أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Sekat mana? Sampai mana? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, 20 daripadanya. Jadi mubtada tu 20. Jadi kalau kira bermulalah, kalau kira tu mubtada situ 20 daripadanya. Jadi bermula 20 sifat daripadanya, daripada 41. Betul tak? Ya ada semua 41. Musannif kata dah dulu 20 daripadanya, daripada 41 sifat dulu yang mengandungkan dia oleh la ilaha illallah tu. Bila sebut la ilaha illallah termasuknya 41 perkara. 20 nanti kata 20 daripada 41 tu perkara takdir khabar tu. Asalnya yang telah khabar, tapi ia takdirkan mausuf. Perkara ialah perkara-perkara, sifat-sifat yang wajib, yang tentu dan mesti baginya, bagi Allah Ta'ala. Tu sifat yang wajib bagi Allah. Kata wajib tu bukan wajib syarat lah tu, wajib pada akal, pada suluhal akal, pada fikiran akal kita. Bila akal kita fikir, sifat tu mesti ada di Tuhan. Mesti, tentu, sungguh. Tak terima kata tidak. Tak terima bahawa sifat tu tidak ada pada Tuhan. Tu hak tu lepas banyak dah. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, itulah ya tak? Seperti barang, seperti perkara-perkara, atau seperti sifat. Barang tu sifat lah. Seperti barang, seperti sifat yang telah terdahulu sebutnya, sebut barang tu, sebut sifat dulu tu. Terdahulu di mana? Pada awal-awal kitab lagi terdahulu pada awal-awal kitab dulu. Tu lama dah setahun lebih. Dulu lagi setahun lebih kan? Setahun lebih nak habis dah ni. Dan 20 daripadanya, tadi 20 dan 20, ini mubtada semula tu, isti'nah pula. Dan bermula 20 daripadanya, 20 sifat sebenarnya tak apalah. 20 daripadanya, daripada 41 tu. Tadi 20 laginya apa? Ialah kata 20 daripadanya, daripada 41 pula. Ada 20 pula lawan-lawannya, ialah lawan-lawannya. Ialah sifat yang lawan-lawan. Yang lawan-lawannya, lawan bagi apa? Lawannya lawan apa? Lawan 20 dulu Lawannya lawan yang wajib tu boleh. Lawan-lawannya lawan-lawan yang wajib tu, perkara yang wajib tu. 20 lagi tu lawan dia. Lawan dia wujud, wajib. Lawan dia adam. Tu sampai akhir lah. Sampai akhir, sampai kepada kalam, sampai kaunuhu mutakalliman, lawannya kaunuhu abkam. Dah kata sampai akhir. Jadi 20 daripadanya lawan-lawannya. Lawan-lawan tu yang mustahil, sifat bagi lawan. Yang lawan bagi 20 yang dahulu tu, lawan tu lah yang mustahil.
yang tak menerima akal. Ya sini tak sebut dah dulu yang wajib pada akal. Ni pun kena yang mustahil pada akal juga lah ni. Yang mustahil ni mustahil pada akal. Mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah Ta'ala. Kalau kita suluh fikir dengan akal kita, tak terima bahawa 20 ni nak ada atau sabit pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu hak tu lepas banyak dah. Seperti telah terdahulu sebutnya jugalah. Tak sebut dah sini. Dan satu daripadanya daripada 41 dulu. Jadi bila 20 campur 20 40. 40 tinggal satu lagi. Dan satu daripadanya satu sifat lagi atau satu perkara lagi. Maksudnya kita tak sebut sifat sini. Ya sebut perkara. Cuba kira tengok. Kerana bukan sifat Tuhan. Kalau kira sungguh 20 yang mustahil itu bukan sifat. Lemah bukan sifat. Cuma yang jadi sifat Tuhan yang istihalatul mustahil tu. Adam tu bukan sifat Tuhan. Ajzun bukan sifat. Adamul ajzi itu. Tak lemah tu lah sifat. Waktu istihalatul mustahil. Begitu juga sifat yang harus. Harus ni bukan sifat zat sebenarnya. Dia ibarat daripada sifatul af'an Allah. Iaitulah bukan yang harus tu. Tuhan boleh buat, tak boleh buat. Tuhan boleh buat atau tak buat. Buat atau tak buat. Itu bukan sifat bagi zat Allah. Sebab itulah sebut dengan cara perkara ni lebih umum lagi pada kita ibarat dengan lafaz sifat-sifat lagi. Dah. Apa tak? Dan satu daripadanya, satu perkara daripadanya, daripada 41 tu, ialah khabar tu. Bangsa. Lama-lama sekali lafaz ni. Bangsa perkara yang harus. Tu. Masya Allah. Dia beza. Sebab apa dulu tak sebut bangsa. Bangsa ni apa bangsa? Bukan bangsa apa tu. Jenis lah jenis. Jenis. Bangsa ni jenis lah. Maknanya. Keciptaan ni kata bangsa-bangsa ni jenis lah mana. Mu ni bangsa mana ni? Bangsa maknanya jenis. Jenis. Maka sini ni bangsa. Ya guna lafaz bangsa pada sifat harus. Kerana dia beza sikit agak beza pada yang lain. Kerana hak lain tu bersangkut dengan sifat Tuhan. Tapi hak ni ia bersangkut juga, tapi ia bergantung dengan kudrat Allah, iradat tu. Tuhan boleh buat, nak buat. Dia kira di sifatul af'an. Kalau kita bahas tentang sifat yang harus bagi Allah ni, ia agak beza sikit lah daripada 40 dulu. Tu yang tersebut dulu dah juga. Telah terdahulu dah. Kalau bincang sini pula, masa jadi panjang pula lah. Lalu tu kembali tengok kepada yang telah lepas mari. Dan satu daripadanya tu ialah bangsa, jadi jenis perkara yang harus. Harus bagi siapa? Bagi Allah. Kena takdir semua tu dah. Harus bagi Allah Ta'ala. Apa yang harus bagi Allah? Ingat tak? Lama dah. Yang harus bagi Allah apa? Apa? Dengar sikit boleh? Apa? Harus bagi Allah apa? Betul dah tadi ya? Ijad wan i'dam. Apa ijad i'dam? Saya tak faham. Tu ijad tu bahasa Arab dah. Bahasa Melayu kita apa ijad? Mengada, meniada. Mengada, meniada itu haru. Harus Tuhan mengada, meniada. Kalau Tuhan tahu kata dia nak mengada, apa hukum ijad? Allah Ta'ala tahu di azali kata dia akan buat zaid pada esok hari. Apa hukum ijad? Wajib. Macam mana kata haru? Pula. Tuhan tahu kata esok ni dia tak akan buat zaid. Maka apa hukum ijad zaid? Wajib pula. Dia tahu kata esok dia tak akan buat. Dia tak akan buat zaid esok. Lepas tu apa hukum dia nak buat zaid esok? Apa hukum ijad? Mustahil. Apa hukum i'dam? Wajib pula. Dia tak ada lagi nak i'dam macam mana? I'dam ni ada, buat tak ada. Jadi kira-kira lah. Maknanya menggekalkan ketiadaan tu. Macam itu.
Macam mana kata haruh ijad? Satu mana-mana wajib. Mana? Satu mana-mana wajib. Mana-mana satu haruh. Apa? Ni kalau tak ada hurai dengan Baqarah dulu ni pening sampai ke bila ni? Dia kata al-ijad, kalau kita ngaji dulu dalam matan ni. Ngapa tadi? Wa jaizun fi haqqihin ijadu. Yang ambil situ kali. Wa tarku wal isqa. Yang sana tak sebut al-ijad wal i'dam tu. Al-ijad wa tarku. Al-ijad wa tarku, bukan ijad wa i'dam. Al-ijad wa tarku, mengada dan meninggal. Sebab tu saya kata tadi, ia tak akan buat zahid. Apa hukumnya dia nak meninggalkan perbuatan? Harus. Apa makna itu? Yalah, lama dah ni. Membuat mungkin atau meninggalkan buat mungkin dengan tentu. Waktu lama kita tengok. Sekali lagi kita buat ringkasan apa? Buat apa? Mana-mana apa? Apa? Mana-mana apa dulu? Mana-mana satu mana-mana satu ikut. Mana-mana satu ikut. Satu mana-mana mesti. Yang lupa betul. Yang lupa. Tuhan nak buat atau tidak buat, mana-mana satu ikut dia lah. Tu harus di situ. Faham tak? Tuhan nak wizard putih atau hitam, mana-mana satu ikut dia lah tu. Tuhan nak widya zaid ada, nak wizard tiada, mana-mana satu daripada dua tu ikut Tuhan lah. Hak tu harus bagi Allah Ta'ala. Adapun satu mana-mana mesti. Apa makna satu mana-mana mesti? Bila dia mengada, berarti tarku tu tidak lah. Bila dia tarku, berarti ijad itu tidak lah. Ya satu mana-mana tu mesti. Kalau dua tu benda yang berlawanan. Bila tinggi dengan rendah, bila ia tinggalkan tinggi, maknanya ia ambil rendah. Bila ia merendah, berarti yang meninggi, ia tinggalkan tinggi tu. Berarti, apa hukum Allah Ta'ala nak wizard tinggi atau rendah? Harus. Mana-mana satu daripada dua tu, ikut dia. Adapun, satu mana-mana, mesti, takkan ada satu jirim yang tak tinggi tak rendah. Tak ku. Tapi nak kejap ku gemuk ni orang tubuh biasa dah. Tinggi rendah ataupun bergerak. Jirim bergerak. Kita misal dulu. Jirim ini dia nak gerak atau diam, apa hukum? Kita kata gerak atau diam, mana-mana satu harus bagi jirim. Jirim nak gerak pun boleh, nak diam pun boleh. Mana-mana satu harus bagi dia. Tapi satu mana-mana mesti. Kalau satu jirim dia tak akan sunyi daripada gerak dan diam. Jangan ambil satu mana. Hak tu lepas dah. Terdahulu sebutnya. Hak tu terdahulu dah. Habis di situ. Tu. Ya, kena tulis tanda. Tak apalah, dia harus tu kita tanda jaga. Yakni membuat mungkin atau meninggalkan dia. Membuat mungkin atau meninggalkan dia. Dengan tentu. Tulis itu. Dengan tentu. Tu jaga. Bila rasa pening, balik tengok di sifat harus dulu. Yang kita bahas dulu. Hak ni sebagai ringkasan dah nak habis dah. Cukup 41. Bamu sana kata. Dan bahawasa tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli
yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya. Tu khabar duduk di mana? 9. Itu 9. Duduk situ. Kalau begitu, apa ni dia bicara Rasul pula ni dah? Nampaknya atop ni, dan ni atop ke sana. Atop ke mana? Atop pada bahwasa tambatan iman pada muka 25 dulu. Pada muka 25. Jumpa tak? Mana? Tu. Musannif kata, maka nyata baris yang ketiga dah dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Baris kedua, baris yang ketiga tu lah. Jumpa dah. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut dulu tu, nyata bahawasa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan tu 41. Hak tu. Maka hak ni atop pada bahawasanya dulu, bahawasa. Jadi nyata pula daripada segala perkataan yang tersebut tu juga bahawasa. Tu. Boleh atop sana. Nyata pula daripada yang tersebut dahulu daripada awal-awal kitab lagi nyata bahawasa tambatan ni maklumlah lafaz ni tambatan ni apa? Simpulan iman ataupun perkara yang menambatkan iman ataupun perkara yang mengkejapkan iman kita. Boleh katalah tambatan ni. Tambatan ataupun simpulan-simpulan iman ataupun kita kata perkara yang menambatkan iman kita ataupun perkara yang mengkejapkan iman kita. Bila perkara ni sudah ada di dalam pegangan kita, iman kita kejap. Itu tambatan-tambatan iman. Dan bahawasa tambatan-tambatan iman, hak mana pula ni? Tambatan yang sabit dengan dalil-dalil akli. Ni sifat pada tambatan. Sama seperti dulu tu lah. Tambatan iman yang sabit, yang tetap, yang mesti, yang sungguh, yang sabit dengan dalil-dalil akli. Sabit dengan dalil akli, dengan takluk pada sabit. Tambatan iman yang sabit dengan dalil akli, dengan dalil yang dibangsa kepada akal. Jadi dalil yang dapat fikir dengan akal. Dalil akli dengan dalil yang dapat dipikir dengan akal kita. Jadi dulu kita fikir dalil dengan akal kita, perkara yang bergantung dan bersangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu 41. Hak tu lepas dah. Hak ni sabit dengan dalil akli juga, tapi yang bergantung, yang ni sifat pada tambatan iman. Bahawasa tambatan iman yang sabit dengan dalil akli, lagi pula tambatan tersebut tu yang bergantung, yang bersangkutan, yang berkaitan tu dengan pesuruh-pesuruh Allah. Ni bergantung, bersangkut dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya. Hak tu lah ya ni, atau tafsir ya. Dan ni atau pada pesuruh Allah, sebagai atau tafsir saja. Tafsirkan makna pesuruh tu ya. Tidak ada beza apa tu, tafsir saja maknanya. Lagi pula perkara tu bergantung, bersangkutan dengan pesuruh-pesuruh Allah atau dan utusan-utusannya, utusan Allah. Tak payahlah. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia rojak mana? Tambatan iman. Kalau kira tu yang wajib ni sifat pada apa? Tambatan tu juga. Nak kira yang molek weh. Kalau kita nak baca kitab Jawi ni, ya kena pandai juga ni. Cara-cara ibarat dia ni. Selain daripada karangan hak baru-baru, ulama baru-baru ni. Kalau baca hak baru-baru, tak kena ada nahwu sarah tak apa. Ya buat mudah-mudah ya. Tapi kalau nak baca kitab Jawi Turas, hak ulama dulu,
Ulama dari Indonesia, ulama daripada Malaysia sendiri, ulama daripada Fatani ke. Serangkai ni, ulama 3 serangkai ni, dia sama je uslub dia. Iaitulah tatbik di atas qawaid Arab. Kalau dia terjemah pun, dia akan melaku di atas qawaid Arabiah juga. Berarti kita kena menguasai jugalah cara-cara dia. Cara dia. Kalau tak pandai nahwu sarah, kena tanda lebih banyak akan boleh baca. Kalau sekiranya dia tak tanda pun dia pandai nahwu sarah, tak apa dah, dia boleh baca juga. Tapi khusus kepada kitab Baqarah, walaupun pandai nahwu sarah, kena tanda. Kena tanda juga kalau khusus kepada kitab ni, kitab Baqaratul Amani ni. Tu dah. Usaha boleh baca dulu. Kita kena baca semua tu. Kitab ulama Indonesia, kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kena pandai baca lagu tu. Hidayatus Salikin ke. Apa lagi? Sabilul Muhtadin, Sabilul Muhtadin. Tu. Sama tu. Banyak-banyak. Dah. Kalau ulama yang semakin lama, ulama dulu lagi, kuno lagi, dia akan susah lagi bacaan dia. Susah lagi untuk faham uslub dia. Kadang-kadang saya pun tak kerti juga. Tak faham juga. Apa tu lagi, apa kitab apa hikam tu. Hikam Tok Pulau Manis. Hikam terjemahan hikam. Tak faham. Ya kamu ya tulis kah dengan mim je. Jadi kum, kah mim. Tapi kena baca kamu. Situ pening tu. Kamu ke kami. Dia menggaya kah dengan mim je. Dia kena mengaji tu pula. Hak tu kena talaki betul-betul hak tu. Tak tahu kami. Kami kamu. Dah. Sikit lagi. Dia kata musannif rahimahullah, dia kata yang bergantung dengan pesuruh Allah dan utusan Allah Ta'ala, yang wajib, wajib ni wajib syarak ni lah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, yang syarak menekan atas tiap-tiap mukallaf. Kita semua ni syarak menekan atas tiap-tiap mukallaf, wajib i'tiqadkan dia. Bagi wajib oleh i'tiqad, wajib mengiktiqad, pegang akan dia, akan tambatan-tambatan iman itu. Wajib ni atas tiap mukallaf. Wajib bukan wajib di luar. Sebab tu payah, susah sikit. Kalau wajib di luar, macam dengan sembahyang. Sembahyang syarat wajib untuk melakukan, membuat. Maka sekiranya buat tak betul, buat salah dengan syarat, dengan rukun, kita boleh tegur. Tuan tak betul tu, rokok ni tak ada tumakninah tu, atau dua hakaza. Kita boleh tegur. Tapi iman ni susah. Syarat tekan, tapi tekan hok dalam. Tekan dalam. Kalau tak pegang begitu, berdosa. Tak pegang begitu, kira hukumnya berdosa. Maka tu wajib syarat. Tiba-tiba kita pegang, tapi tak betul dengan wakat pula. Pegangan kita salah pula. Berdosa kita lagi. Tak lepas daripada taklid tersebut. Bila tak lepas lagi, atau iktikad salah, pegangan salah, siapa nak tegur? Dalam tu lah. Pegang sampai ke mati tu. Pegang sampai ke mati. Sebab tu masalah akidah bahaya dan penting. Penting sekali. Ustaz nak hurai, nak mengajar masa depan lagi, patut dan mesti halusi sungguh-sungguh. Dia tak sama dengan fiqh. Kalau fiqh kita mengajar salah, lepas tu orang jemaah yang mengaji dengan kita tu, dia kata, ustaz tu kata begitu tu, macam mana ni aku rasa dengan pelat ni. Cuba tanya ustaz lain pula. Ustaz lain tak betul tu, yang betulnya nah begini. Boleh tegur lalu. Tapi kalau akidah, Masya Allah, jago. Dia pegang begitu je orang kampung. Tu hak ta'rah. Misalnya. Begitu ya. Sampai ke mati. Lebih lagi orang awam ni dia tak ada masa mengaji sangat dah. Dia akan bagi masa sikit je untuk mengaji. Bila dia masa mengaji, dia dapat akidah begitu pula. Duk menego apa pun, duk bawa akidah tu lah. Jaga.
Wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia akan tambatan iman itu 9. Itu 9. Kalau tengok dalam matan dia, apa dia? Yang harus dan yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya itu. Situ ya matan dia. 9. Ialah 9 sifat, 9 tambatan. Tu khabar. 9 tambatan. Kalau kira-kira ni khabar bahwasa tadi itulah. Bahwasa 9 tambatan iman semua. Ada 9. Mesti kita kena pegang dan i'tiqad dalam hati kita 9 ni. Mengandungkan dia akan 9 tu. Dia akan mengandungi akan 9 perkara tu. Meliputi akan 9 perkara tu oleh makna kalimah Muhammadun Rasulullah. Mengandungkan dia oleh makna. Makna ni maksud bagi kalimah Muhammadun Rasulullah. Bukan kalimah tu tak ada mengandung apa. Dalam maksud bagi Muhammadun Rasulullah tu mengandungi, meliputi 9 perkara dalam tu. Bukan kata kalau mengandung dalam kalimah ming tu satu sifat. Ha tu barangkali keluar lagi satu lagi. Ming ha ming da, pak dah situ. Ra sing waw lam, 8 dah. 8 dah tu. Lepas tu Allah, satu, 9. Bukan mengandung gitu. Kalau orang dapat keluar daripada mim begitu, jangan dok percaya. Yang percaya mim ni mengandungi sidik atau amanah. Apa? Mim saja tu sidik, ha tu amanah. Orang karuk tu nak mengaruk saja tu. Bukan mengandung meliputi oleh kalimah tu, mengandung oleh makna dia. Bila kita faham makna Muhammad Rasulullah, ada meliputi 9 perkara tu. Oleh makna, oleh maksud bagi kalimah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Jadi apabila seorang itu berkata Muhammadur Rasulullah, maka maknanya Muhammad itu satu utusan daripada utusan Allah. Tulis itu sikit. Tulis Muhammadur Rasulullah, tanda ya. Yakni apabila seorang berkata Muhammadun Rasulullah, maka maknanya Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Maka apabila faham akan makna itu, nascaya dipahamkan dengan jalan lazim bahawa seorang utusan itu atau Nabi Muhammad itu benar dan beramanah, tabligh dan fatanah. Tu buat kesimpulan gitu ya. Padahal kita faham dah tu dulu. Faham dah tu. Tu dah mengandung akan dia oleh makna kalimah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa maknanya? Musa nak hurai sikit lagi. Bila kata Muhammadur Rasulullah, apa makna kalimah tu? Iaitu makna kalimah Muhammadur Rasulullah tu dia kata
Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah Ta'ala. Itu makna dia. Ada berarti, artilah Muhammad Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Itu arti Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Tu je. Tu je arti dia. Tapi makna dia tu apa? Nabi Muhammad itu satu utusan, satu orang yang Tuhan utus daripada utusan-utusan Allah Ta'ala. Utusan Allah Ta'ala tu ramai, tapi Nabi Muhammad tu satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Katakanlah hingga akhir barang yang tersebut pada awan risalah. Tu kat tu. Hingga akhir barang yang tersebut pada awan risalah. Kok mana ni? Jadi kata olehmu. Allah Ta'ala takdir ila akhirihi lah maknanya. Jadi kata olehmu, katakanlah. Kata olehmu hingga akhir barang, hingga akhir perkataan yang tersebut pada awan risalah. Mana awan risalah? Iaitu pada muka 3 baris yang terakhir. Saya tanda begitu tapi tak tengok lagi ni. Nanti buka dulu. Muka 3, muka surat 3 baris yang terakhir. Di mana tu? Oh, dan maknanya jumpa tak? Muka surat 3. Sama semua, cik takkan dah. Sama dah, hari dah. Muka surat 3 tu, jumpa tak tu? Dan maknanya, jadi artinya makna kelima ini. Ini kelima Muhammad Rasulullah ni. Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan Allah. Iaitu satu orang. Hak tu dia ila akhirih tu. Tu ila akhirih tu. Hak tu kena kata tu. Kerana Musa sebut sikit je. Lepas tu sambung. Dia kata sambunglah sampai akhir. Tu. Hak ni. Satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat ni akan perkara yang dituntut daripada kita banyak perkara. Membuatnya. Dan yang ditegahkan kita daripada membuatnya. Ni sampai akhir. Tu penting kalau mengaji calon taraki ni kena mengaji di kulit sampai kulit. Kalau mengaji cucuk-cucuk itu kita tak tahu. Tak tahu. Kerana kitab tiap-tiap kitab ulama yang sebut ma marra. Marra di mana kalau kita jepuk-jepuk ya. Tapi kalau kita mengaji di mula-mula tu kita tahu marra pada sahifah tu. Maka di sini penting kena tanda tu, kena tanda. Jadi dia kata, jadi makna bagi Muhammad Rasulullah itu ialah Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala. Lepas tu sambung lagi lah. Hingga akhir barang yang tersebut pada awal risalah muka 3 baris terakhir tu. Sambunglah. Sambung lagi. Ada lagi. Habis itu. Sebagai kandung ijman juga. Mari di mana pula sebagai kandung ijman juga. Mengandungi tak maf'ul mutlaq bagi mengandung. Maf'ul mutlaq bagi mengandungkan dia. Jaga. Maf'ul mutlaq bagi mengandung. Bila maf'ul mutlaq kena baca sekali lagi lah. Yang ni sifat perkara yang bergantung atau bersangkut dengan Rasulullah tu, dengan pesuruh Allah itu ialah 9 perkara. Mengandungkan dia oleh makna Muhammad Rasulullah. Ada meliputi oleh kalimah, oleh makna bagi Muhammad Rasulullah akan 9 perkara tu. Tapi mengandung tu sebagai kandung ijman. Betul tak? Mengandung sebagai kandung, sebagai sebagai mengandungi, sebagai meliputi dengan secara umum ya. Itu kandung ijman. Meliputi dengan secara umum saja. Supaya dulu bila kita kata Muhammad la ilaha illallah, dalam kalimah la ilaha illallah tu mengandungi dan meliputi 41. Tapi meliputi itu sebagai meliputi dengan secara umum je tu. Apa makna? Apa makna? Dulu bila kita kata
La ilaha illallah, maknanya Allah jua Tuhan. Bila sebut Allah jua Tuhan, kita fahamnya Allah jua ada. Allah jua yang wujud zati. Allah jua yang qidam zati. Allah jua yang baqa. Allah jua yang mukhalafah lil hawadis. Allah jua yang al-qiyam bin nafs. Allah jua yang wahdaniyat. Jua yang hak tu faham tu boleh faham dengan cara umum gitu je tu. Faham tak? Boleh. Tak payah lagi. Bukan maknanya bila kita sebut Allah jua Tuhan, dalam masa tu kita boleh faham semua satu persatu. Jadi semasa kata Allah jua Tuhan tu satu persatu dah. Bukan satu persatu maksud itu. Tapi bila kita bahas akan boleh faham satu persatu dengan cara umum. Allah jua Tuhan. Cuba kira tengok. Allah jua Tuhan. Tahu di mana kata Allah jua Tuhan? Allah je yang ada. Kalau yang lain juga ada, berarti bukanlah dia Tuhan saja. Ada lagi yang lain Tuhan. Wujud zati itu. Allah jua yang qidam sedia. Kalau Tuhan jua, kalau bukan Tuhan jua yang qidam, ada juga yang qidam yang lain, berarti bukanlah dia Tuhan saja. Ada lagi Tuhan yang lain. Tu. Boleh. Tu lepas dah. Lepas. Tu. Tak kena harahannya dah, tak kena hurai banyak dah. Di sini. Kembali tengok di belakang itu. Maka di sini dia kata sepatutnya juga mengandungikan sebagai kandung ijma' dengan cara umum juga. Apa juga? Sebagai kandung ijma' juga. Yang seperti mengandungi pada la ilaha illallah. Itu seperti mengandungi pada makna la ilaha illallah. Seperti mengandungi pada makna la ilaha illallah. Kalau rasa tak faham, kena tulis. Tulis tu fikir semula. Bukan dengan sebab kita bodoh dah. Kita bukan bodoh, kita cerdik belaka ni. Cuma tak faham juga tu dengan sebab penat barangkali. Ya ada juga penat tu tiap-tiap hari tu. Dengan sebab kita kerja ni je penat tu otak tak terima dah. Akal tak mula menerima. Dia tak faham masa ni, tapi akan faham esok. Faham esok, InsyaAllah. InsyaAllah. Agak-agak yakin kata selepas pada khatam ni banyak yang dapat mengajar kitab Baqarah. Saya rasa lagu tu. Dengan pengalaman lepas-lepas hari. Lagi sikit. Agak yakin, bukan yakin tu. Agak yakin. Ada juga agak yakin. Bahasa Melayu ni lah. Agak yakin ni tak yakin juga lah. Berarti bukan yakin. Dia syok. Tapi cakap yakin tu salah. Saya agak-agak yakin lah. Agak yakin tu tak betul. Kerana bila yakin, dia tak ada lawan dia. Yakin, 1%. Kalau agak-agak yakin, bukan yakin. Berarti sebut yakin juga, tak betul. Saya agak-agak yakin, berarti syok lagi tu. Syok lagi, ataupun zon lagi. Agak-agak yakin ni zon je ni. Dia tinggi sikit daripada yakin dah. Tengok dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata seperti barang yang lagi akan datang. Seperti ni mana? Takluk kepada kandung ijman dah. Jadi kalimah Muhammad Rasulullah, makna bagi kalimah itu mengandungkan 9 sifat sebagai kandung ijman. Di mana kau kandung ijman tu? Musannif tak sebut lagi, tapi dia kata kandung ijman seperti barang, seperti huraian yang lagi akan datang. Datang oleh sebutnya. Musannif akan datang pula pada baris yang ke, saya tanda dulu ni, tak tengok lagi ni. Pada baris yang ke-18. Pada muka ni. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18. Jumpa tak?
Tu lagi akan datang hok musannaf sebut tu situ. Di mana? Dia kata mengandungkan dia oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid itu sebagai kandung atas jalan ijmal dan dikehendaki dengan mengandung itu iaitu melazim. Ni. Ni situ seperti barang yang lagi akan datang. Dia nak cerita di situ, dia nak cerita. Kalau kita tak faham lagi pun tak apalah. Mengandung ijmal ni mengandung macam mana? Bentuk mana mengandung ijmal ni? Tak faham lagi pun tak salah. Kenapa dia tak hurai dengan cara lanjut lagi? Nanti akan ada pada muka ni baris yang ke-18. 4 daripadanya perkara-perkara yang wajib dan 4 pula lawan-lawannya. Dia kata. Jadi mubtada tu mubtada. 4 jadi bermula 4 daripadanya daripada 9 tu. Mengandungi oleh makna Muhammad Rasulullah 9 perkara. 4 daripadanya daripada 9 tu ialah apa? Perkara-perkara yang wajib. Yang wajib. Wajib bagi siapa? Bagi pesuruh-pesuruh itulah. Wajib bagi pesuruh-pesuruh itu. Wajib mesti tentu ada pada pesuruh itu. Dan 4 pula mubtada dah. Bermula 4 perkara pula daripada ni kena hazaf belaka dah ni. Musannaf dah pun penat. Kita pun penat dah, dia pun tahu dah. Lama kelamaan ni. Dia panggil hazfus sani dah ni. Lidilalatil awwali alai. Hazaf semua dah. Maka sini dia kata 4 pula daripadanya daripada 9 tu lawan-lawannya. Itu ya. Lawan-lawannya. Lawan-lawan bagi yang wajib tadi atau lawan bagi 4 yang wajib tadi. 4 lagi pula tu lawan-lawannya, lawan bagi yang wajib tu. Lawan-lawan dia. Lawan dia. Baru nampak lah. Tadi pun Tok Guru takdir tu, Tok Guru takdir, tapi saya tak baca kerana kita tak nampak situ. Kok mana tu? Tadi dia kata lawan-lawannya tu. Lawan pada masalah sifat Tuhan dulu. Ingat tak? Hot baca tadi. 20 daripadanya perkara yang wajib. 1. Dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya. Situ tu ada tanda Hot mengaji Tok Guru kata hukum bagi lawan-lawannya. Tu. Apa makna? Tu. Sebelum pada mengajar ni tengok juga sikit-sikit tadi. Tapi apa? Tak terlintah maksud. Jangan kena takdir begitu. Baru nampak di sini pula. Ni nampak pada bahasa yang kedua ni. Sebab apa mesti kita takdir hukum lawan-lawan? Bukan lawan-lawan lagi. Kerana lawan-lawan tu tak masuk dalam la ilaha illallah. Bila kita kata la ilaha illallah, yang masuk dalam la ilaha illallah itu ialah wujud. Adapun adam, tiada Tuhan tu, lawan dia tu tak masuk, tak mengandung dalam la ilaha illallah. Yang masuk dalam la ilaha illallah tu apa? Tak tiada tu. Tak tiada tu hukum bagi lawan. Tak faham lagi. Contoh kudrat mudah-mudah. Bila sebut kata la ilaha illallah, maksudnya kudrat. Sifat berkuasa. Bila masuk sifat kudrat, ia tak masuk lawan. Ia tak masuk lawan. Bukan kata dalam la ilaha illallah tu ada Tuhan kuasa dan Tuhan lemah dalam tu. Lemah tak masuk dalam la ilaha illallah. Yang masuk dalam la ilaha illallahnya ialah tak lemah. Tak lemah adalah hukum yang kita menghukumkan di atas lemah tu. Apa hukum lemah? Tak. Tu tak lemah tu lah masuk. Jaga-jaga. Allahu Akbar. Nampak tak? Sebab tu dalam kitab Syarqawiyul Hudi wa hakaza kitab yang lain, murad dengan mustahil tu istihalatuha. Cuba tengoklah kitab-kitab Arab. Bila ulama sebut dan mengandungi akan dia oleh makna la ilaha illallah itu 40 sifat, 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Pasti akan guna
ulama akan hurai situ. Murad dengan mustahil itu ialah istihalatun mustahil. Bukan mustahil tak. Kerana mustahil tak akan masuk dalam la ilaha illallah. Kalau masuk akan hasilnya berhimpun dua perkara yang berlawanan pula. Dalam masa yang sama Tuhan juga kudrat dan lemah. Dalam masa yang sama Tuhan ada dan tak ada. Dalam masa yang sama Tuhan juga sedia dan baru. Boleh jadi. Boleh jadi. Oh alhamdulillah. Sebab tu takdir tu. Jadi hukum lawan-lawannya. Tu dia. Ni pun samalah. Bila benar sifat bila Rasul itu benar, ia takkan bohong. Dia tak akan bohong dah. Bukan sifat bohong pun masuk dalam tu dah. Bukan sifat dusta pun masuk dalam tu. Jaga dah. Tu pekdah tanda tu. Ni nampak pekdah ni. Baru nyata juga ni. Pekdah tanda. Tak tanda walaupun faham. Ni apa nak jadi. Masa lagi akan datang. Untuk otak kita, akal kita. Tu. Lagi katanya rahimahullahu ta'ala, 4 daripadanya perkara-perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Dan 4 pula lawan-lawannya. Jadi hukum bagi lawan-lawannya. Lawan bagi yang wajib dulu. Hak lawan, hak mustahil tu lah. Dan iaitu lawan-lawannya tu apa? Lawan bagi yang wajib tadi tu. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Tu 4 yang wajib. Ada perlawan bagi dia 4. Allah Rasul itu bersifat dengan benar, lawannya dusta. Bersifat dengan amanah, lawannya khianat, kita kata. Bersifat dengan fatanah, lawannya bodoh. Lepas tu bersifat dengan tabligh, lawannya menyembunyi akan perkara yang disuruh menyampai tu. Tu. Yang 4 yang lawan itulah, iaitu lawan-lawannya yang 4 tu perkara-perkara yang mustahil. Ialah perkara yang mustahil, yang tak terima akal, akan tak menerima sabitnya. Tak menerima sabitnya. Habis dah. Dan satu daripadanya, daripada 9 perkara tu. Bila sebut dah 8 dah tu. 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Tinggal lagi satu. Dan satu daripadanya, daripada 9 sifat, 9 perkara. 9 perkara. Tu. Ialah khabar. Perkara-perkara yang harus. Tu. Yang harus tu matan tu. Matan tu. Yang harus tu matan tu. Dalam kitab ada buat likungan. Kena buat likungan. Itu matan. Tunggu kata itu matan. Itu matan Baqarah. Susah juga tu. Sebab tu duduk azam nak asingkan matan di luar. Asingkan matan di luar. Dan satu daripadanya, daripada 9 perkara tu ialah yang harus. Apa yang harus? Apa yang harus? Boleh jadi. Apa harus bagi Rasul? Tak sama dengan harus bagi Allah Ta'ala tu. Apa? Bersifat dengan sifat. Harus bersifat dengan sifat manusia. Apa makna? Berarti nak bersifat dengan sifat malaikat pun boleh lah. Harus bersifat dengan sifat manusia. Dan boleh bersifat dengan sifat binatang. Dan boleh bersifat dengan malaikat. Begitu. Waktu kita hurai dah dulu. Apa makna yang harus di sini? Yang boleh ada tak apa. Yang boleh ada pada Rasul. Itu ringkas dulu. Padahal kita lepas lagi bincang lah. Asal mana harus yang boleh berhimpun dengan keadaan kerasulan dia tu, boleh berhimpun sifat begitu di dia. Itu maknanya harus. Harus dengan makna begitu. Dalam keadaan beliau menjadi Rasul, dalam keadaan tu boleh bersifat dengan sifat begitu. Beliau pun seorang manusia. Tapi dalam keadaan beliau jadi Rasul itu, beliau harus berhimpun sifat-sifat manusia yang lain-lain. Sama. Dapat minum juga. Ada tidur, ada berkahwin, ada berjalan. Sama dengan manusia yang lain. Dah, jaga.
Yang harus yang boleh ada pada Rasul. Tu satu sifat, iaitulah boleh bersifat dengan sifat manusia. Maknanya boleh ada sifat manusia biasa ni pada dia, kerana dia pun manusia juga. Tapi sifat yang tak mencacatkan kerasulan lah, tak mencacat dan melupakan hikmat tabligh itu. Maka cukuplah tambatan iman yang akliyat. Dia kata, maka cukuplah, sempurnalah tambatan simpulan-simpulan iman yang akliyat. Apa yang akliyat? Yang kita dapat fikir dengan akal kita. Yang akliyat, yang kita dapat fikir dengan akal. Cukuplah. Tu tambatan iman yang akliyat, yang kita dapat fikir dengan akal kita. Sekarang tu yang wajib, mubtada nak mulai baru pula. Yang wajib, yakni bermula perkara yang wajib. Kau dulu. Sifat. Bukan mubtada tu. Sifat bagi tambatan iman. Tambatan iman. Tu salah dah tanda-tanda. Sifat bagi tambatan iman. Maka cukuplah tambatan-tambatan iman yang akliyat, tambatan yang wajib. Tu. Insya-Allah tanda-tanda bimalat. Kalau balik kampung esok orang minta mengajar Baqarah pun dia tak takut sangat nak baca. Dia tak takut. Kalau orang tak sentuh dengan dia dulu, dia akan tolak mula-mula lagi. Dengan tidak ditanggung-tanggungkan. Akan tolak mula. Kalau kitab lain tu boleh tolak lagi. Kadang-kadang insya-Allah. Kalau kita, ustaz tolong mengajar Hidayatus Subiyan, saya nak mengaji. Insya-Allah. Tapi minggu ni tak sempat lah. 2 minggu lagi lah. 3 minggu lagi lah. 4 minggu lagi lah. Ya boleh. Ya boleh tanggung-tanggung lagi. Tapi kalau Baqaratul Amani, tak insya-Allah mudah-mudah kitab ni. Dia kena mengaji sungguh-sungguh. Barulah dia dapat, dia akan rasa berani nak baca. Ada tambatan iman yang akliyat, tambatan yang wajib syarat tekan. Tambatan iman yang akliyat, yang syarat tekan kita. Cukup lagi, cukup dah. Cukup berapa? 50. 50 dah. Yang 41 bergantung dengan bersangkut dengan Allah. Apa tu? Yang 9 tu bersangkut dengan Rasul. Maka cukuplah tambatan iman. Dia sebut tak 50? Tak sebut. Kita tambah tak apa. Cukuplah 50. Cukuplah 50 tambatan iman yang akliyat. Tambatan yang 50 itulah yang wajib, yang syarat tekan atas kita. Siapa kita di sini? Tiap-tiap mukallaf, badan pada kita tu. Kita tiap-tiap mukallaf yang syarat tekan. Adapun kanak-kanak tak ditekankan lagi. Atau orang gila tak ditekankan lagi. Itu dia. Yang diwajib atas kita tiap-tiap mukallaf, wajib bahawa tu fa'il tu dah. Wajib bahawa kita iktikad akan tambatan-tambatan yang 50 tadi. Wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa kita iktikad, kita pegang kejap dalam hati kita akan tambatan imannya tersebut tadi tu. Kita iktikad akan tambatan itu. Wajib tu kena iktikad begitu. Dan mengaku dengan tambatan-tambatan itu. Mengaku, faham tak mengaku? Bukan kata mengaku, saya tak lawan dah. Ngaji sifat 20 ni, pening. Saya mengaku dah dengan dia. Bukan mengaku gitu, maksud mengaku hati. Menerima hati. Tu makna mengaku dengan dia, menerima dengan dia. Dengan iktikad dengan tambatan-tambatan iman tu. Kita iktikadkan dia dan mengaku hati. Menerima hati dengan dia dengan tambatan iman tersebut. Dan atas kita. Dan atas mari mana pula? Atau pada atas kita dulu. Sebab apa maksudnya datang pula? Ya ada tu. Tadi dia kata
Tambatan yang 50 itu, simpulan iman yang 50 akidah tadi tu, wajib atas kita tiap-tiap mukallaf, laki-laki perempuan tak kira. Akalkan dia mukallaf, dia kena iktikad begitu. Faham tak? Ni tak kira. Ni talabul ilmi faridatun. Faridatun tu ala kulli muslimin wa muslimah. Ni hak ni. Talabul ilmi faridatun ni hak ni. Adapun mengajar bukan ala kulli muslimin wa muslimah. Hak tu atas orang yang pandai. Orang yang pandai mengajar, dia boleh mengajar. Kalau tak pandai mengajar pun kena mengaji, boleh iktikad ni. Ni. Hak ni. Iktikad akan dia atas tiap-tiap kita mukallaf dan atas kita. Ni atau pada atas kita tadi. Takdir kalamnya, jadi wajib atas kita pula. Faham? Tambatan iman tu yang wajib atas kita. Kita mana ni? Kita tiap-tiap yang menerima pelajaran. Dah. Pening tu. Yang atas kita tu ada 3 tu. Baris tu sekali. Atas kita belaka. Dah. Atas kita belaka tu. Dan wajib atas kita. Siapa dia kita di sini pula? Kita tiap-tiap yang menerima pelajaran. Apa yang menerima pelajaran? Yang menerima pelajaran. Yakni yang akan sepenuh. Lagi boleh tulis itu. Yang menerima pelajaran ni, yakni yang akan sempurna. Lagi dapat mengaji dan belajar. Lagi dapat mengaji dan belajar. Mengaji dengan belajar tu kok tular kan? Jadi akan sempurna lagi dapat mengaji dan belajar. Berarti kita ni hok duduk di sini ni dapat menerima pelajaran belaka ni. Dapat menerima pelajaran. Maknanya akal kita sepenuh dapat mengaji dan belajar. Wajib atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran bahawa belajarkan dia. Wajib bahawa belajarkan dia akan tambatan iman tadi tu. Tambatan iman yang 50 tadi. Wajib kena mengaji. Wajib kena mengaji. Kalau tak mengaji habis lagi, tak boleh tu guna masa untuk benda lain daripada tu. Kena mengaji dulu. Kena mengaji dulu. Nak menego, nak apa pun kena mengaji mana dulu. Nak buat kerja apa-apa pun, dia kena mengaji. Sebab itulah yang utama bagi orang nak mengaji ilmu fardu kifayah. Dia kena utama ilmu ni dulu. Nak mengaji doktor apa semua pun, dia kena utama mengaji sifat 20 dulu. Mantap dulu akidah dia. Lepas tu pergilah ke Amerika mana pun. Ni bila tak bawa akidah yang betul, tiba-tiba pergi tuju ke medan fardu kifayah, hak tu dak bawa hak lain masuk tu. Hak bawa akidah pegangan-pegangan asing masuk tu. Jadi kacau celaru habis dalam masyarakat. Ni sebab tu. Sebab tuju ke bidang ilmu fardu kifayah tanpa mengalami fardu ain dulu atas dirinya. Susah. Kalau jadi macam-macam lah dah yang berlaku. Katanya bahawa belajar akan dia akan tambatan iman yang akliyat tadi tu. Tambatan iman tu. Belajar tu bukan belajar semata belajar. Aku belajar dah tak apa lah. Biar tak faham pun aku belajar dah. Belajar hingga mengetahuikan dia. Tu royoh bagi kesudahan bagi kewajipan. Sampai situ. Selama mana tak mengetahui, sentiasa diwajibkan belajar. Bermaknanya kalau mengetahui dah tak wajib dah mengaji. Bukan mengaji sampai ke mati 20 ni. Yang kata mengaji daripada awam, daripada buai sampai ke liang lahat, daripada beranak sampai ke mati, hak tu mengaji ilmu yang lain-lain. Maknanya ilmu Tuhan ni sangat banyak, tak habis-habis. Bila habis ilmu ni, ilmu lain pula. Tuntutlah sampai ke mati pun tak habis lagi ilmu. Maknanya begitu. Bukan suruh mengaji sifat 20 semenjak pada kecil sampai ke mati dah. Tak apa, aku mengaji lagi. Tua lagi pun nak mengaji lagi sifat 20 ni. Tak wajib dah. Bila kita sudah faham etikot benda tu 20, apa tak wajib lah. Mengaji yang lain pula. Kak fardu kifayah pula. Yang jadi masalahnya,
Tak mengaji ni masuk kecil-kecil tu. Masa waktu muda tu tak mengaji. Waktu tua mula ilah nak dengar kat masjid ceramah-ceramah ustaz. Mula ilah nak pening do tasansun tu. Oh, saya tak faham lah ustaz. Cuba hurai mudah-mudah sikit boleh? Saya tak faham lah. Do tasansun tu macam mana ustaz? Ni kalau ustaz kasar sikit, ustaz boleh tekan tu. Awak masa muda-muda gitu tu buat apa? Tapi ustaz pun kena guna hikmat pula lah. Nama tak mari esok. Tak mari dah mengaji. Tapi kalau ustaz yang garam-garam sikit je begitu. Masa muda dia buat apa? Masa muda. Suruh mengaji. Begitulah. Maka di sini pun dia kata belajar tu hingga mengetahui akan dia akan tambatan iman yang akliyah tadi tu. Selama belum mengetahui maka wajib lagi belajar. Wajib lagi belajar. Wajib lagi belajar. Sehingga mengetahui. Tu dah. Habis itu. Dan atas kita ampunya pikiran atau pula pada atas kita tiap-tiap mukallaf dulu. Jadi wajib pula atas kita. Kita mana ni? Kita ampunyo, yang ampunyo, yang ada pikiran, yang ada akal, boleh berfikir. Yang ampunyo pikiran maknanya yang ada akal boleh fikir. Musnah susung, alhamdulillah tu. Mengikut tertib dia. Dan wajib pula atas kita ampunyo pikiran, yang ada akal, yang boleh fikir. Dia panggil ahli nazar. Ahli yang boleh fikir, boleh berfikir. Wajib atas kita yang ampunya pikiran ni. Ni kita ada mengaji Mesir ni, ampunya pikiran laka ni. Jadi ahli bagi nazar semua ni. Lain daripada orang kampung-kampung. Setengah-setengahnya tak boleh faham dah. Setengah-setengah dia tak boleh berfikir sangat dah. Kita kena bagi yang mudah-mudah ya kepada dia. Wajib atas kita ampunya pikiran ni bahawa berfikir pada dalil-dalilnya. Dalil bagi tambatan-tambatan iman tadi. Wajib bahawa berfikir pada dalil-dalilnya, dalil tambatan iman tu. Kena fikir dalil pula. Apa dalil bagi wujud? Apa dalil bagi kidam Allah? Apa dalilnya bagi baqa ila akhirih? Fikir tentang dalil. Fikir tu hingga nyata Iya mana? Fikir hingga nyata, hingga jelas. Iya mana? Iya hingga nyata. Iya dalil. Dengan dia dengan dia dengan dalil pula. Tak salah tu. Nyata ia dengan dia. Hingga nyata ia ahli fikir tadi yang punya fikir nyata dengan dia dengan dalil. Nyata bagi kita mana pula? Kita tu ampunya fikir dah tu kita tu. Ni kita tu. Aku tak nyata. Nyata tu akulah sebenarnya nyata ni. Nyata ni zahar ni je benda. Zahar je kata. Zahir oleh perkara tu bagi kita. Bukan zahir oleh kita. Tu kira kawaid bahasa Arab. Maka nyata di sini, nyata ia tambatan iman tu. Sehingga jelas ia tambatan tu dan terang ia tambatan tu. Nyata dengan dia dengan dalil tu. Sekali dengan dalil, berserta dengan dalil. Nyata ia tambatan iman yang 50. Nyata bersama dengan dalil dia. Dengan dia dengan dalil tu. Nyata bagi kita ampunya pikiran. Selama mana tambatan itu belum jelas bagi kita berserta dengan dalil, selama itulah wajib kita kena belajar fikir. Boleh fikir tak? Apa dah? Allah. Tu habis itu. Dan atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia. Ni atau pada sana lagi, atau pada atas kita pula dulu. Wajib pula atas kita. Kita mana pula ni?
Kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia akan tambatan-tambatan iman yang 50 tadi tu. Kita sebenarnya sudah mengetahui, sudah belajar dah hingga mengetahuikan dia. Kerana sudah mengetahui ni sudah belajar lah, sudah belajar sehingga mengetahui. Ataupun Tuhan campur ilham terus tak kena mengaji. Dia tahu dulu dia tak apa juga. Tapi janganlah waktu nadir lah, tak ada lah tu. Kalau dapat laduni tu orang tak bahas lah tu. Kalau dapat laduni tu, dia sudah mengetahui tanpa belajar hak tu. Hak ni sudah belajar hingga mengetahui. Kita kecek di atas asbab adiyah. Maka dia kata, wajib atas kita orang yang sudah mengetahui, sudah belajar sehingga mengetahui akan dia, akan tambatan iman yang 50 tadi. Wajib bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Kena mengajar pula. Jangan duk faham, duk ingat sore gitu. Kalau kita tak mengajar, Tuhan tarik balik pula. Tuhan bagi. Wajib mengajar tu satu dah. Yang keduanya, kalau tak mengajar tu, dia tarik balik. Ilmu tu tak syukur nikmat dia. Sudah mengajar ni. Ilmu yang berkait dengan akidah, wajib kena mengajar. Kalau kita pandai. Sudah mengetahuikan dia bahawa mengajar akan orang-orang. Orang mana ni? Orang yang di dalam perintah kita. Orang yang dalam perintah kita. Ni wajib fardu'in ni, fardu'in. Wajib fardu'in ni. Maknanya, orang dalam perintah kita. Apa makna dalam perintah ni? Orang dalam perintah. Orang yang dalam perintah kita. Rasul sebut dah dulu. Dalam muka awal-awal kitab dulu. Yakni orang yang dalam peliharaan kita. Seperti anak, isteri dan hamba misalnya. Tulis itu. Dalam perintah kita. Yakni orang yang dalam jagaan kita. Seperti anak, isteri dan hamba. Tu wajib kena mengajar. Ayah ni wajib kena mengajar akidah anak. Wajib kena mengajarkan akidah kepada isteri. Wajib kena mengajar akidah kepada hamba. Kita tu kena wajib. Kalau kita biarkan anak kita dalam keadaan jahil tentang akidah, berdosa kita yang jadi wali. Berdosa kita jadi wali. Isteri dalam keadaan jahil tentang Tuhan, berdosa suami tu. Dia juga berdosa. Berdosa dengan sebab dia tak mengaji, isteri tu. Dan kita pun berdosa. Berdosa dengan sebab kita tak mengajar. Dua kali. Tu. Begitu. Sebab itulah dia kena mengaji. Isteri nak minta, abang nak pergi mengaji sikit ke masjid tu, ustaz duk mengajar kitab sifat 20 ni. Pergi minggu depan lah. Tak boleh tu. Tak boleh kata begitu. Kalau tidak halangan yang padahal benda tu wajib. Kita tak boleh halangkan dia mengerjakan benda wajib. Kalau dia pergi juga tanpa izin kita, tak dibilangkan masuk dalam derhaka kita. Tak dibilangkan masuk dalam derhaka. Tak menggugurkan nafkah dengan sebab dia pergi mengaji sifat 20 tanpa izin kita tu. Kerana dia menuntutkan benda wajib. Wajib syarak, wajib syar'i, wajib aini atas diri dia. Kita tak mampu nak mengajar, lepaskan dia pergilah. Sebenarnya kita pun kena pergi sekali dengan dia. Tapi malah juga nak tengok TV. Belahlah duduk dosa di sini. Biarkan dia. Jangan kita sekat dia, jangan halangkan dia. Sebenarnya ni kalau isteri dia pandai mulut itu sikit, abang mengajarlah kalau pandai sangat. Mengajarlah. Kata Habib Mesir. Mengajarlah. Begitu. Dah. Kena mengajarkan dia. Mengajarkan dia. Seminggu sekali ke, kena berhimpun. Mari anak-anak, mari semua 2-3 orang ni. Mari. Mana sekali yang ibu taklah, mari sekali. Ayah nak mengajar sifat wujud. Ini. Wujud arti ada. Tuhan kita ni ada begini, menghuraikan dalil. Kena mengajar dah. Sepatutnya sebelum anak balik tu kita kena mengajar dah. Setahun sebelum dia balik, mengajar dia. Mengajarkan dia. Supaya bila dia balik, dia akan dapat tunai amal ibadat dengan cara tamam. Amal ibadat dia diterima Allah Ta'ala.
dengan betul-betul. Kalau dia dapat kena akidah betul-betul. Ni bagi Tom and Jerry tu ya, dia mengajar akidah anak ya. Tom and Jerry. Tu ya. Mengajar akidah. Superman tu ya, dia mengajar akidah anak dia. Dah. Maka katanya rahimahullah taala, masa dekat Nabi dah ni. Boleh dah kok. Boleh ada majlis sikit malam ni kok. Dah. Ada majlis. Katanya boleh lah. InsyaAllah kita sambung. Sambung pula. Di ruang ada majlis sikit. Sikit tu dah. Yang belum mengetahuinya. Baca lagi sikit je. Orang yang dalam perintah kita, orang yang belum mengetahuinya, tambatan iman tu, kalau dia belum mengetahui lagi lah. Kalau isteri kita pun mengaji di Mesir juga dah. Mengaji di Mesir dia pun mengaji dah. Kita tak wajib mengajar dia dah. Dia pun dah mengaji sekali dengan kita juga. Hari tu. Misalnya. Sebab tu lagi lah, kalau kita cari isteri yang punya agama tu, kita tak penat sangat. Tak penat sangat. Salah satunya, kita tak kena duk mengajar dia dah tentang perkara yang fardu'in gini. Tak kena mengajar dah. Ni cara nak basuh ikan, apa kena duk mengajar lagi. Basuh kain, basuh ikan, apa kena duk mengajar semua. Penat kita. Dah, sekat dulu. Dengan jalan tafsir. Itu 50. Nanti kita sambung lagi. So dah. Kenapa musannaf sebut kelima bangsa perkara, pada harus tidak pada lainnya. Dulu harus ni sifat tadi kita sebut lafaz perkara saja pada sifat yang lain, itu bergantung dengan zat. Bergantung dengan zat Allah Taala. Sifat yang wajib tu bergantung dengan zat. Mustahil pun ada bersangkutan dengan zat. Adapun sifat yang harus ni dia bergantung dengan perbuatan Tuhan. Iaitulah bergantung dengan sifatul af'an, bergantung dengan takluk kudrat. Sebab tu guna bentuk bangsa, jenis perkara ya. Bukan guna sifat-sifat betul-betul sangat dah. Dia bukan sifat. Sebut sifat ni sifat. Sifat tu sifat lah, tapi sifatul af'an ada beza. Musannaf nak kita nampak perbezaan antara 40 yang dulu dengan satu ni. Tu ya. Apakah ibu dan bapa kita juga termasuk dalam orang yang dalam perintah kita? Tu. Mana tu? Jagaan kita. Maknanya orang yang wajib kita nafkahkan dia. Orang yang wajib kita membagi nafkahkan dia. Maka ibu bapa kita kalau selalu tua, yang wajib kita membagi nafkahkan dia, yang kita jaga, mesti kena jagakan dia, kena bagi tahu ke dia jugalah. Tu musannaf misal tu. Samalah. Adakah gugur wajib atas kita kalau mereka tidak ikut? Tu. Tak ikut maknanya apa? Tak ikut ni tak mengaji. Kita jadi suami macam mana pula kalau isteri tak ikut? Anak macam mana? Tapi kalau anak kita ni suruh dia tu mengaji, mau mengaji dengan kita, lepas tu kita kena selepas pada dia tak malah nak mengaji, hama tu kena denda tak tu, kena denda juga tu. Ahmad mengaji, ayah nak baca sifat 20. Ahmad, tak mau. Ahmad, ingat ada kayu di pintu. Ingat. Nampak tak kayu tu? Ahmad, pandai-pandai lah. Ayah sedih. Akhirnya lari keluar. Ahmad, jangan masuk rumah lagi nak. Tentu begitu. Kalau sampai kita mengaji sangat, budak-budak ni dia tak degil. Tak degil. Lebih lagi perkara ni dia bukan perkara yang berat sangat, bukan yang suruh kita pikul beras. Suruh mengaji je. Tapi akhirnya lari juga. Lepaslah tanggungan kita. Dia lari keluar, dia tak masuk-masuk lagi. Pergi ke mana, London mana dah, tak pergi dah, tak masuk dalam rumah-rumah. Lepaslah tanggungan. Kata apa? Apakah hujah kita untuk menolak kesalahan Tauhid 3? Rasanya masa ni tanya lagi lah semula lah minggu depan. Hujah kita untuk menolak kesalahan Tauhid 3.
Dia sebenar tauhid 3 tak salah. Tak salah di tauhid apa-apa pun. Yang salah di huraiannya ya. Kerana kalau kita di pembagian tak salah. Kita juga pembagian sifat Tuhan kepada 4 maknawiyah. Dah. Maka kalau bagi pun tak salah. Bagi 3. Yang jadi salah yang ulama bertikai sangat masalah tauhid 3, huraian dia yang agak berbeza, bercanggah dengan akidah. Mentauhidkan akan orang yang kufur masalah dah. Fir'aun pun beriman juga, ada tauhid masalah. Tu naiklah. Sekali lagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa 'ilmin la yustajab. Was'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi.